أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin, tetamu Allah yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan kita berada di dalam ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak putus-putus sehingga saat ini, dan juga kita berselawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat yang berbahagia ini. Kita perbanyakkan berselawat kepada Nabi, bukan sahaja di dalam Masjid Ar-Rahah yang mulia ini, bahkan kita sambil memandu kita berselawat, sambil menunggu bas kita berselawat, dan apa jua sambil memasak ke kita berselawat. Mudah-mudahan dengan selawat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada kita. Itu yang diharapkan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang yang berbahagia ini saya ingin berkongsi dengan muslimin sekalian tentang suatu perkara yang bakal berlaku di dalam kehidupan kita dan pasti berlaku, iaitulah tentang qisas pada hari kiamat. Di dalam hukum Islam yang kita pelajari bahawa dalam fiqh jinayah, hukum-hukum Islam dia ada qisas, hudud dan juga ta'zir. Itu di atas dunia. Apabila kita sampai di akhirat kelak, ada satu hukum yang akan berlaku di akhirat, iaitu hukum qisas. Apa dia qisas? Qisas ialah timbal balik. Kalau hukum qisas di atas dunia, satu orang kena bunuh, maka dapat tangkap penjenayah tu, panggil wakil daripada keluarga, nak buat apa dengan penjenayah yang bunuh ahli keluarga kamu ni? Dia kata, saya nak dia dibunuh juga. Maka ikut hukum qisas, kena timbal balik, yakni balas bunuh. Ataupun kalau dia fikir kalau bunuh pun tidak boleh mendatangkan ahli keluarga dia, lebih baiklah saya ampunkan dia saja, pun dibolehkan. Secara umumnya kita ketahui bahawa qisas itu timbal balik, dan inilah yang akan berlaku di akhirat kelak nanti. Iaitu apa-apa jua yang kita lakukan di atas muka bumi ni yang berkaitan dengan manusia. Contohnya apa? Menipu duit manusia, orang lain. Ataupun dia buat sesuatu yang menyebabkan orang itu cacat, orang itu kerugian sesuatu, tetapi dia tidak dapat ditangkap di atas dunia. Dia tidak dihukum di atas kesalahan dia tu. Dia kena ingat bahawa hukum qisas ini akan dibawa ke muka pengadilan di akhirat kelak. Maknanya dia takkan terlepas. Dia buat sesuatu tak baik kepada orang, dia cederakan orang, contoh. Dia lari macam tu saja, langgak lari, contoh. Banyak berlaku sekarang ni. Dia langgak, tengok orang tu duk terkebil-kebil, duk meraung tepi jalan tu, takut lari. Lari dia tu, dia ingat dia boleh lari daripada kesusahan di atas dunia. Kalau dia dapat kena tangkap, tidak. Dia akan dibawa kepada muka pengadilan di akhirat kelak. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri,
Abu Sa'id dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhlusul mu'minun min nar fayuhbasuna ala qantarati bainal jannah wan nar fayuqassu li ba'dihim min ba'di mazalimu kanat bainahum fid dunya hatta iza huzzibu wa nuqwa adhanan lahum fi dukhulin al jannah fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahdan bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin terselamat daripada api neraka, maka mereka dibebaskan daripada sebuah jambatan di antara syurga dan neraka yang kita kenal sebagai Siratal Mustaqim, jambatan Sirat Al-Mustaqim. Maka mereka menerima balasan yang sepadan dengan kezaliman-kezaliman yang mereka perbuat di atas dunia, sehingga apabila mereka saling menyelesaikan dan bersih, mereka lalu diizinkan untuk memasuki syurga. Maka demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, sesungguhnya rumah seseorang di antara kamu di syurga lebih baik daripada rumahnya yang ada di atas dunia ini. Baik, Al-Bukhari menyebutkan dalam memperkenalkan hadis yang kita bacakan tadi ini dengan beberapa istilah hari kiamat. Qisas dia akan berlaku pada hari kiamat. Imam Bukhari dia elaborate hari kiamat apa maknanya. Ada beberapa nama yang nak menyebut tentang hari kiamat itu. Yang pertama Al-Haqqah, iaitu hari yang tetap berlaku. Kerana apa? Kerana pasti dia akan berlaku, tidak ada keraguan, termasuk di dalam salah satu rukun iman kita. Yang kedua Al-Qari'ah. Qari'ah iaitu hari yang menggemparkan. Pada hari itu orang tak boleh nak sangka-sangka. Setakat ni kalau berlaku tsunami, berlaku gempa bumi, berlaku tanah runtuh, orang dah rasa gempa dah. Dah rasa Allahu Akbar, dahsyatnya berlaku ni kejadian-kejadian begini. Tetapi Al-Qari'ah, yakni hari yang menggemparkan pada hari kiamat nanti, tidak dapat terbayang oleh mata dan kepala kita. Bukan takat-takat berlaku di atas dunia, bahkan langit pun pecah terbelah. Al-Ghashiyah yang ketiga, iaitu hari huru-hara yang meliputi. Kerana apa? Kerana pada hari itu seluruh manusia, urusan manusia di seluruh dunia ini menjadi huru-hara, tak tentu arah. Digambarkan mereka ni seolah-olah mabuk, tetapi sebenarnya mereka tak mabuk. Terhuyung hayang macam orang mabuk. Huru-haranya ketika tu. Padahal tak minum arak pun, tak mabuk pun. Kerana huru-hara dia pada ketika itu. Yang seterusnya diberi nama Al-Qiyamah itu sebagai As-Sakhah, suara yang memekakkan. Bunyi-bunyi yang berada di sekitar kejadian kiamat itu mampu membingitkan telinga. Tak, kalau orang sebelah kat situ dia cakap, kita boleh dengar, kan? Boleh dengar. Tapi bila hari itu, hari yang memekakkan, orang ada kat sebelah nak bercakap dengan kita, tak dengar lah. Sebab apa? Berlakunya bunyi-bunyian yang menggemparkan ketika kiamat itu memungkinkan telinga ni tak dengar dah orang lain kata apa. Sebab bunyi yang ada ketika tu lagi dahsyat. Yang seterusnya At-Taghabun, hari yang dinampakkan kesalahan-kesalahan. Ini kerana ia menampakkan bahawa kebanyakan manusia ialah khianat, maka nampak mereka merugi dan menyesal pada hari yang tidak berguna. Orang-orang yang buat tak tentu hala di atas dunia ni,
dia khianat, dia tipu duit orang, dia makan riba, buat benda-benda yang tak elok, maka hari ini baru dia menyesal dengan kesalahan-kesalahan dia. Nak bertaubat? Tak boleh dah. Dia dua keadaan dah tak boleh bertaubat. Yang pertama sekali, apabila nyawa sudah sampai di kerongkong kita ni, masa tu taubat tak boleh, dah tak diterima. Fir'aun bertaubat juga, tenggelam di dalam lautan tu, baru dia mengaku Allah tu Tuhan. Tapi tak boleh dah. Sebab apa? Nyawa dia sudah sampai di kerongkong. Allah tak terima dah taubat dia. Yang kedua, keadaan apabila matahari terbit daripada barat, iaitu berlakunya kiamat. Masa tu jangan harap Allah nak menerima taubat. Ni masa ada ni, sebelum nyawa sampai di kerongkong, sebelum matahari terbit daripada barat. Inilah masanya untuk kita memperbanyakkan taubat. Baik, hadis yang kita baca tadi, dia mention tentang as-sirat, iaitu jambatan yang ada di antara syurga dan neraka. Minta maaf, dia ada di hadapan syurga, tetapi dia membentang di atas neraka. Atas jambatan tu, bawah dia neraka. Inilah yang kita belajar, yang kita kenal sebagai as-sirat. Manakala neraka pula berada di antara padang mahsyar dan syurga. Maknanya kalau kita nak bayang, memang tak boleh nak bayang keadaan sebenar, tetapi secara lukisannya, padang mahsyar, titian sirat, bawah neraka, lepas titian sirat ada syurga. Gambaran kasarnya begitu. Nak gambar secara sebenar tak boleh, tak dapat otak kita nak tangkap. Baik, apabila sirat dihamparkan, kemudian dibentangkan di atas neraka, maka manusia memulakan penyeberangan di atasnya. Hari kiamat, orang dah berkumpul di padang mahsyar, habis perhitungan, dibentangkan sirat itu, jambatan itu, untuk orang naik satu persatu naik. Ada yang naik macam angin, ada yang naik macam halilintar, ada yang naik merangkak, ada yang naik macam-macam keadaan. Orang naik di atas titian sirat bergantung kepada amalan dan taqwa yang dia bekalkan ketika berada di atas dunia ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku, yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Setiap orang akan sampai, orang yang bertakwa, orang yang tak bertakwa, semua akan sampai di situ. Tetapi Allah kata, kami akan selamatkan orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang yang zalim dengan kekufurannya dan kemaksiatannya tinggal berlutut di dalam neraka itu. Orang yang bertakwa atas dunia ni, Allah selamatkan di atas titian sirat. Bawa orang yang bertakwa ni dalam keadaan yang cukup laju dan cukup mudah. Baik, dan dimentionkan di dalam hadis yang kita bacakan sebentar tadi, iaitu terjadinya qisas. Dalam hadis tadi disebut bahawa orang akan diqisas. Maknanya dia buat tak baik kepada satu orang di atas dunia, dia terlepas di atas dunia, tapi di akhirat dia takkan terlepas. Dia akan jumpa balik orang yang dia buat khianat tu. Orang tipu duit kita 10,000, 20,000, hari ini dia boleh lari daripada cekupan polis, dia boleh lari daripada undang-undang. Tetapi akhirat esok, tak payah cari, kita akan dipertemukan dengan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa dengan dia.
Baik, jumpa kat mana? Pertama, ketika di padang mahsyar. Kalau orang tu ahli neraka, kalau orang tu orang kafir, jumpa kat mana? Jumpa kat padang mahsyar. Maknanya orang kafir dia macam mana keadaan kisah dia? Baik, keadaan kisah dia ialah kalau orang tu dia ni agama Islam, banyak pahala, tapi dalam keadaan dia buat khianat kepada orang, dia akan bagi pahala dia tu, pahala yang dia dapat tu akan masuk ke akaun pahala ni, orang yang dia aniaya ni. Kalau seseorang dia tu ahli neraka, dia nak bagi pahala macam mana? Tak boleh. Cara dia macam mana? Allah keluarkan dosa daripada orang yang dianiaya, diberikan kepada ahli neraka tu, maka bertambah-tambah lagi siksaan kepada dia. Baik. Yang kedua, yang tu berlaku di padang mahsyar, iaitu dia ni terdiri pada ahli neraka, yang orang menzalimi ni, orang yang aniaya ni. Yang kedua, dia akan berlaku di atas jambatan titian sirat tu. Dia akan berlaku di situ apabila orang yang menganiaya tu, dia tu orang Islam. Dia orang Islam tapi dia menganiaya orang lain, dia menzalimi orang lain. Maka apa yang dia perlu buat? Di atas titian sirat, bila diqisaskan dia, Allah akan ambil pahala dia, bagi kepada orang yang dia aniaya tu, sehinggalah habis hukuman qisas, iaitu sebanyak mana dia aniaya, sebanyak tu pahala diberikan kepada orang yang dia aniaya. Maka selesai dekat situ, dia tu masuk syurga dengan pahala dia yang makin sikit. Orang yang kena aniaya akan masuk syurga dengan pahala yang makin duk banyak. Baik, itu kalau dari sudut dia aniaya, dari sudut harta benda. Yalah, kalau kisah nak kata harta benda ni macam nak bayar dengan harta. Mana ada time tu harta, kan? Pahalalah harta kita. Pahalalah harta kita. Baik. Apabila kezaliman di dunia terdapat pada badan manusia, contohnya bukan dia aniaya dari sudut harta, dia cederakan orang tu. Ni sudut tubuh badan, dia aniaya tubuh badan. Hatta kucing sekalipun dia buat tak baik, dia aniaya kucing tu. Tapi kisah ni dia lebih kepada manusia lah. Manusia, hak tu pun dengan kucing pun dia akan diperhitungkan juga. Bila berlaku pada badan manusia, saja-saja mai kerat telinga, kan? Tak ada pasal apa, mai bagi patah tangan kawan tu, kan? Duk kata kawan tu ada affair dengan adik dia. Tanya-tanya, silap orang. Allahu Akbar, dah patah tangan baru tanya. Baik. Apabila di dalam harta benda, maka kisasnya dengan kebajikan dan keburukan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau dari sudut tubuh badan, maka hari akhirat dia kena balik. Dia aniaya kucing tu, remuk muka kucing tu. Kucing tu di akhirat dia keremukkan balik muka kawan tu yang menganiaya dia. Sama dengan manusia, dia buat tak baik kepada manusia tu, akhirat yang dia aniaya tu akan buat balik sama macam apa yang dia buat atas dunia. Sama dengan orang yang menzalimi tu buat atas dunia. Ariel Sharon, dia menzalimi penduduk Palestin yang menjadi pelarian di Shabra dan Shatila. Berapa puluh ribu orang yang dia bunuh di Shabra dan Shatila itu, esok akhirat orang-orang ni akan dibangkitkan. Dia berjumpa dengan Ariel Sharon, seorang-seorang main tembak dia balik.
Berapa puluh ribu orang yang dia arahkan untuk tembak, dia kena tembak balik dengan kawan tu. Bukan dia terlepas begitu saja. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka saling menyelesaikan dan bersih, mereka lalu diizinkan untuk masuk ke syurga. Yang ni dalam soal orang Islam aniaya orang Islam. Bila dah berjumpa, yang mana buat tak baik dengan tubuh badan akan dibalas balik. Kalau tak baik dari sudut harta benda, maka diberi pahala. Ataupun bila dah habis pahala dia bagi. Contohnya dia tipu orang, dia satu orang dia kata nak buat skim cepat kaya, ditipu orang habis ni. Seorang-seorang ditipu, dekat 50 orang ditipu. Maka esok di akhirat 50 orang ni akan jumpa dia seorang, tuntut balik apa yang dia tipu tu. Macam mana nak tuntut? Pahala hak seorang ni bahagi habis pada 50 ni. Habis dah pahala dia bagi kepada 50 ni. Yalah, orang jenis ni buat pahala tak banyak, main sembahyang Jumaat dengan sembahyang raya je. Habis dah pahala dia bagi kepada orang-orang yang dia aniaya ni, ditipu dari sudut harta benda. Tak selesai lagi, ada lagi 2-3 orang yang tak dapat pahala dia. Dosa kawan tu masuk kepada orang yang menanya ni. Sampailah bersih kedua-duanya, dah selesai, barulah boleh masuk ke dalam syurga. Ni cerita kalau orang tu dia bagi pahala, tapi pahala dia tak habis lagi. Bila dah selesai dekat situ, maka dua-dua masuk syurga. Keburukan adalah kotoran-kotoran dan noda yang mengotori diri seorang Muslim, sehingga dia tidak bersih, dan tidaklah seorang masuk syurga melainkan orang yang bersih daripada kotoran dan kezaliman ini. Kita buat kezaliman, kita buat dosa, kita buat maksiat, itu semua kekotoran kepada kita, dan kekotoran yang melekat pada kita itu tidak memungkinkan untuk kita masuk ke dalam syurga dalam keadaan kotor itu, melainkan kotor itu dibersihkan sama ada dengan balas balik, dengan timbal balik kepada orang yang kita zalimi, ataupun direjam dalam neraka sampai habis dosa kita, baru dibenarkan masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat bagi orang Islam. Jangan duk anggap orang Islam ni wajib kepada dia syurga. Betul syurga, memang betul akan masuk syurga akhirnya, tetapi sanggupkah kita dengan dosa yang kita bawa ni nak masuk dalam neraka dulu? Tu persoalan dia. Jangan kata neraka, ambil exhaust, pagi panas exhaust tu sejam, meletak belakang badan kita, tengok sanggup tak sanggup. Baru exhaust, bukan api lagi. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tak sanggup dengan benda tu, maka jangan cari pasai. Jangan duk anggap masuk syurga walaupun seminit. Allahu akbar. Jangan anggap satu benda yang mudah bagi kita. Baik, perkara yang bertalian dengan bab ini secara sahih adalah sabda Rasulullah, akan didatangkan pada hari kiamat sebahagian orang Islam yang banyak melakukan dosa-dosa mereka setinggi gunung, maka Allah akan mengampuni mereka, lalu dia limpahkan dosa-dosa itu kepada orang Yahudi dan Kristian. Ni orang kata ni, orang tu berdosa, tetapi dia dianiaya oleh orang Yahudi dan Kristian. Contohnya Yahudi tembak orang Islam yang tak ada apa, tiba-tiba kena tembak dekat Palestin. Maka orang tu bila datang di hari kiamat, dia kena balik, qisas balik kepada orang Yahudi dan Kristian itu, tembak balik dia tu seorang demi seorang. Maka di akhir daripada hadis itu, Nabi kata, maka demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, yakni berada di kekuasaan Allah, sesungguhnya rumah seorang di antara kamu di syurga lebih baik daripada rumahnya yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala dia bagi ilham kepada orang-orang yang masuk syurga untuk tahu keluasan rumah yang ada di syurga. Maka mereka tahu rumah mereka tersebut lebih daripada pengetahuan mereka tentang rumah mereka di atas dunia.
Rumah-rumah takat atas dunia, rumah apa paling hebat? Katakanlah istana lah, istana mana-mana negara pun. Oh, kita kata kalau kita dapat rumah macam istana hak ada sekarang ni, Allah bahagianya. Tetapi dok di syurga, suatu benda yang tidak kita dapat gambarkan di atas dunia ni, tak boleh samakan. Sebab apa lah? Memang langsung tak sama. Bahkan apa yang terdapat di syurga itu melampaui apa yang kita terfikir. Kalau kita fikir rumah macam ni, 100 bilik sekalipun, bilik dia macam mana, tak mampu itu kita fikir. Melainkan bila kita masuk di dalam syurga nanti dalam keadaan mulut yang melopong, baru kita tahu bahawa ini dia nikmat yang sebenarnya yang Allah bagi kepada kita. Manakala disebutkan bahawa malaikat yang menunjukkan rumah mereka kepada mereka di syurga, mereka yang menunjukkan pemberi penghormatan. Masuk dalam rumah di syurga tu, istana dalam syurga tu, hak kita punya. Siapa iring ni? Malaikat piring. Tuan, ini istana tuan. Dia tunjuk ni kawasan ni, ini bilik tuan, ini bilik nombor 1, bilik nombor 1. Dia tunjuk. Bilik air tak ada dalam istana tu. Sebab apa? Kat istana, kat syurga orang tak buang air. Bilik air tak ada. Jangan cari ya. Tanya malaikat ni mana bilik air? Bilik air memang tak buat dalam syurga ni. Orang tak buang air kat sana. Dia tunjuk sebab apa? Bukan kita tak tahu. Kita boleh pergi cari. Kita bila masuk tu kita tahu dah. Tetapi diberi penghormatan. Malaikat dia tunjuk, ni bahagian ni bahagian ni dalam rumah tuan ni semua. Malaikat piiring kita masuk. Allahu Akbar. Lah ni bukan kata kita piiring diiring oleh malaikat. Kita diiring oleh presiden negara pun, atau PM iring kita pun. Kita dah rasa apa? Hebatnya aku ni. Tu baru manusia. Malaikat mengiring kita. Begitu Allah bagi kemuliaan kepada orang yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri kuliah ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 73, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Iaitu, dan orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke syurga dengan berpasukan-pasukan. Masuk dalam syurga ni berengkai-rengkai masuk. Sehingga apabila mereka sampai di syurga yang pintu-pintunya sedia terbuka dan penjaga-penjaganya mengalukan mereka. Penjaga ni siapa? Penjaga syurga? Malaikat. Dia kata apa? Salam sejahtera ke atas kamu. Salamun alaikum tibtum. Maka berbahagialah kamu. Fadkhuluha khalidin. Maka silalah masuk ke dalam syurga ini dalam keadaan tinggal dalam dia selama-lamanya. Seronoknya, orang bagi penghormatan begitu. Hang tinggallah dalam istana ni, apa-apa yang ada dalam ni pakailah untuk selama-lamanya. Muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kuliah ringkas pada Jumaat ini memberi pengajaran kepada kita, dan kita jangan kecewa orang aniaya kita, kerana kita akan berjumpa dia di hari akhirat, di hari kiamat. Dan orang yang ingat nak aniaya orang lain, kena ingat kamu tak terlepas di atas dunia, dia akan berjumpa di akhirat dalam hukum qisas, di padang mahsyar ataupun di jambatan titian sirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.